Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah yang disayangi, iaitu Dr. Munir dan sahabat-sahabat perjuangan saya sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan satu rakaman video bagi memenuhi tugasan berkumpulan bagi kursus HIQ 3023 Kemahiran Al-Quran sesi pengajian 2020-2021 Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malay Perak. Kami dari kumpulan 6 ingin membicarakan tentang hukum-hukum bacaan nun mati dan tanwin di dalam Al-Quran, insyaAllah. Seterusnya, sebelum meneruskan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Kuan Sani bin Idris, itu saya. Yang kedua, Ikram Hakim bin Mak Nasir. Yang ketiga, Ahmad Fauzan bin Mahjidin. Yang keempat, Muhammad Aizuddin bin Zahri. Dan yang akhir sekali, Muhammad Aiman bin Zainuddin. Seterusnya, kumpulan sasaran bagi kumpulan kami iaitu warga emas. Kenapa kami memilih warga emas? Kerana warga emas mempunyai banyak masa yang terluang untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua, ramai di kalangan warga emas yang masih tidak memahami Al-Quran. Dan yang ketiga, supaya warga emas dapat mendidik generasi-generasi muda yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan bin Mahjidin. Nombor matriks D202020968878 daripada ISMP Tahfiz Qiraat dengan pendidikan SEM 1. InsyaAllah saya akan berkongsi tentang izhar halki, yakni izhar halki yang berada di dalam hukum-hukum nun mati dan tanwin. Izhar halki dari segi bahasa ialah jelas, nyata dan terang. Izhar. Mana halki pula ialah kerongkong maksudnya. Izhar halki dari segi istilah ialah menzahirkan nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf halki yang 6 dengan jelas tanpa dengung. Bacaan izhar halki terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Huruf-huruf izhar halki ada 6. Maka huruf-huruf ini dikenali sebagai huruf-huruf halki, iaitu huruf-huruf yang keluar daripada kerongkong. Huruf yang pertama adalah hamzah. Yang kedua, ha. Yang ketiga, ain. Yang keempat, ha. Yang kelima, ghin. Yang keenam, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Contoh izhar halki di dalam Al-Quran. Okey, kita tengok kat sini. Contoh nun sukun bertemu huruf halki. Ini adalah contoh nun sukun. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Contoh dia, min ahli. Min ahli. Okey, contoh tanwin bertemu dengan huruf ghin. Ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Kadhibatin khati'atin. Kadhibatin khati'atin. Yang pertama, cara dia adalah kita hendaklah menjelaskan nun sakinah atau tanwin dengan jelas sebagaimana makhraj dan sifatnya. Nun sakinah, nun mati hendaklah dijelaskan nun tersebut, bukan huruf halki tadi. Kita hendaklah menjelaskan huruf nun tersebut. Contoh tadi, min ahli. Nun tersebut hendaklah dijelaskan, min ahli. Yang kedua, dibacakan izhar halki tanpa dengung. Kita hendaklah membacakan tanpa dengung, min ahli. Bukan dibaca min, tak boleh. Sebab dibaca dengan dengung. Itu adalah bacaan yang salah.
Yang ketiga, kita hendaklah menghindari daripada memantulkan nun sakinah atau tanwin tersebut. Dia baca minna ahli. Jadi itu adalah bacaan yang salah. Dia hendaklah menjelaskan nun tersebut ataupun tanwin tersebut. Kufuwan ahad. Tak boleh. Kufuwan ahad. Tak boleh. Itu adalah bacaan yang salah. Okey, yang terakhir, cara baca kita hendaklah menghindari daripada berhenti pengucapan yang akan memutuskan huruf sebelum dan selepasnya. Dia hendaklah terus, secara terus. Min ahli. Dia tak boleh min ahli. Dia tak boleh berhenti di tengah-tengah. Dia hendaklah secara terus. Min ahli. Min ahli. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikram Hakim bin Mak Nasir. Nombor matrik saya D202020966872. Saya daripada kos ISM Tahfiz Al-Quran dan Qiraat dengan pendidikan. Kumpulan kami akan menerangkan tentang hukum-hukum nun mati dan tanwin, dan salah satu daripada subtopik yang ada dalam hukum-hukum nun mati dan tanwin itu ialah hukum idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Baik, kita akan tengok apa maksud idgham ma'al ghunnah. Idgham bi ghunnah maksud dia ialah kita memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua berserta ghunnah. Yang itulah idgham bi ghunnah. Beza dia kalau idgham bi ghunnah dengan bila ghunnah ni, kalau bi ghunnah dia ada dengung, bila ghunnah tanpa dengung. Dengung tu pula kena kadar dia 2 harakat. 2 harakat bukan 2 rakaat. 2 harakat. 2 harakat tu kadar dia 2 harakat jelah. Tak perlu banyak-banyak sangat. Itulah. Lepas tu huruf dia ada 4, iaitu ya, waw, mim dan nun. Jadi kita nak mudah nak ingat dia kita ingat yanmu. Jadi 4 huruf ni adalah huruf idgham bi ghunnah. Jadi baki lagi 2 tu, iaitu lam dan ra. Kan yarmalun. Yanmu adalah huruf idgham bi ghunnah, manakala lagi 2 lagi tu baki dia adalah idgham bila ghunnah. Itu jelah. Okey, jadi macam mana kita nak tahu keadaan dia macam mana? Keadaan dia adalah macam mana berlakunya keadaan idgham bi ghunnah ni? Iaitu sekiranya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham bi ghunnah, iaitu ya, huruf idgham bi ghunnah ni ya ataupun nun ataupun mim ataupun waw. Jadi nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham ni, maka hendaklah nun mati ataupun tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf tersebut berserta ghunnah. Okey. Nampak tak? Mungkin ada yang nampak, ada yang tak faham ke? Okey, kita akan tengok contoh. InsyaAllah kalau contoh ni akan jelas lagi lah. Okay, contoh-contoh idgham bi ghunnah. Okey, contoh yang pertama kita tengok. Contoh dia ya. Okey, kalau tanwin bertemu dengan ya, apa contoh dia? Contoh dia yauma idzin yasdur. Yauma idzin yasdur. Okey, macam tadilah. Kaedah dia mestilah hukum huruf nun mati atau tanwin itu berada di hujung kalimah yang pertama. Cuba tengok yauma idzin, tanwin tu duduk kat mana? Dia ada dekat hujung kalimah yang pertama. Manakala huruf idgham berada di awal kalimah yang kedua. Huruf idgham kat sini apa dia? Huruf idgham kat sini adalah huruf ya. Jadi yauma idzin yasdur. Macam itulah. Huruf yang itulah. Tanwin bertemu dengan ya. Okey. Tengok pula pada contoh nun mati. Contoh nun mati sekiranya bertemu dengan huruf ya. Contoh dia apa dalam Quran? Ada banyak. Contoh dia kat sini may yaqul. Nun mati tu ada kat mana? Dia ada di hujung kalimah yang pertama, manakala ya tu pula berada di awal kalimah yang kedua. May yaqul. Macam itulah. Okey, samalah contoh-contoh yang lain pun masih guna kaedah yang sama, iaitu mestilah nun mati atau tanwin tu berada di hujung kalimah yang pertama, manakala huruf idgham berada di awal kalimah yang kedua. Okey, idgham ni dia ada 2, iaitu idgham dia ada boleh jadi sama ada idgham kamil ataupun idgham naqis. Apa maksud idgham kamil? Idgham kamil adalah idgham yang sempurna. Dia berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf 4 huruf ni. Huruf dia adalah mim, nun, lam dan ra. Okey, kalau idgham bi ghunnah tadi kita tengok huruf dia ada dalam 4 ni dia ada apa? Dia ada huruf mim dan nun. Jadi
Bila huruf bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf mim ataupun nun, maka dia akan berlaku hukum idgham kamil. Kita perlulah idghamkan, kita perlu memasukkan secara sempurna, masuk terus. Dia dinamakan idgham kamil kerana tiada kesan suara nun mati apabila kita menyebutnya. Yang jelas kedengaran hanyalah suara huruf-huruf idgham. Kita hilangkan terus huruf bunyi nun mati tu. Suara nun mati tu kita hilangkan terus. Contoh siratan mustaqima. Kita masuk terus. Kita rapat bibir. Siratan mustaqima. Kita tak baca dengan siratan mustaqima. Yang tu kita masih bunyikan huruf nun. Tak ada lawan macam tu, macam pelik lah juga kan. Kita masukkan terus lah. Sudah. Okay, baik, yang kedua, idgham naqis. Idgham naqis ni apa dia pula? Idgham naqis ialah idgham yang tak sempurna. Dia berlaku apabila bertemu huruf ya dan waw ataupun waw. Kerana sebab apa dia dinamakan idgham naqis? Kerana dia masih meninggalkan sedikit kesan huruf nun mati, iaitu kita mengeluarkan sedikit suara dari rongga hidung. Contoh dia macam mana? May yaqul. Ada lagi suara huruf nun tu. May yaqul. Macam itulah. Okey. Faham kan? Syarat untuk berlaku idgham mestilah dalam dua kalimah. Dia mesti berlaku dalam dua kalimah. Okey, iaitu nun mati ataupun tanwin berada pada hujung kalimah pertama, manakala huruf idgham berada pada awal kalimah yang kedua. Jadi tadi dah terangkan, yang itulah. Dia mesti berlaku dalam dua kalimah. Dia tak boleh berlaku dalam satu kalimah. Okey, kalau dia berlaku dalam satu kalimah, dia akan jadi hukum apa? Okey, kita tengok kat sini. Okey, sekiranya pertemuan nun mati atau tanwin berlaku dalam satu kalimah, maka hendaklah dibaca dengan jelas, terang dan nyata tanpa ada dengung kerana hukumnya adalah izhar mutlak. Okay, hanya terdapat 4 kalimah sahaja dalam Al-Quran, iaitu kalimah dia sinwanun, qinwanun, bunyanun dan ad-dunya. Kalau tadi idgham berlaku dalam 2 kalimah, kalau dia berlaku hukum nun mati dan tanwin itu bertemu dalam satu kalimah, maka dia akan jadi hukum izhar. Perlu dah bicara dengan jelas. Contohnya dalam kalimah ni, dalam ayat ni, fi hadhihi dunya hasanah, kita baca dengan fi hadhihi dunya hasanah. Kita tak baca dengan fi hadhihi dunya hasanah. Kita baca dengan izhar. Itu je lah. Baik, sekian daripada saya. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ikhwan Sani bin Idris. Nombor kad matrik D2019-108-9556. Saya dari kursus AT49 ISMP Bahasa Arab dengan pendidikan dari semester 4. Nama kod khusus bagi subjek ini HIQ 3023 Kemahiran Al-Quran. Kami dari kumpulan 6. Nama pensyarah kami Profesor Madya Dr. Abdul Munir bin Ismail. InsyaAllah. Tajuk yang diberikan kepada saya iaitu idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Jom kita lihat kepada pengertian idgham bila gunnah. Idgham dari segi bahasa bermaksud memasukkan atau menggabungkan. Dari segi istilah pula, idgham bererti menggabungkan suatu huruf yang sukun iaitu mati ke dalam huruf yang berbaris. Terdapat 6 huruf idgham iaitu ya, waw, mim, nun, lam, ra. Huruf-huruf idgham ini dihimpunkan dalam satu rangkai kata iaitu yarmaluna. Idgham bila gunnah pula adalah satu cara membaca hukum tajwid nun mati dan tanwin untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Berikut ini akan kami jelaskan tentang pengertian huruf, cara membaca dan juga contohnya. Idgham bila gunnah adalah hukum tajwid yang terjadi apabila ada nun sukun iaitu nun mati dan juga tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah iaitu lam ataupun ra dan dibaca lebu dengan tidak memakai suara yang dengung, iaitu idgham bila gunnah ini dibaca dengan tidak dengung. Okey. Huruf idgham bila gunnah ada 2 seperti yang sudah dijelaskan tadi, iaitu huruf lam dan ra. Cara yang betul untuk membaca idgham bila gunnah
iaitu dengan meleburkan huruf hijaiyah nun ataupun tanwin tersebut menjadi huruf hijaiyah sesudahnya, iaitu lam ataupun ra. Atau dengan cara lafaz yang kedua huruf hijaiyah itu seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tidak mengikuti suara berdengung gunnah. Lafaz min berakhiran dengan nun sukun, sedang lafaz di depannya adalah lafaz rabbihim, mempunyai awalan huruf ra. Maka nun mati berhadapan dengan ra, hukum bacaan yang timbul iaitu idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah dengan memasukkan suara nun mati pada ra, tidak mengeluarkan bunyi dengung seperti saat membaca idgham bi gunnah. Cara bacaannya seperti ini. Mir rabbihim, dengan memasukkan terus kepada huruf ra tanpa membunyikan huruf nun. Sekali lagi saya ulang. Mir rabbihim, ataupun kita mentasydidkan huruf ra tanpa membunyikan huruf nun. Saya ulang sekali lagi. Mir rabbihim, mir rabbihim. InsyaAllah. Seterusnya, antara kesalahan bacaannya ialah bila nun berbaris mati bertemu dengan huruf lam ataupun ra, mereka mendengungkan bacaan tersebut tanpa memasukkan terus ke dalam huruf idgham bila gunnah. Contoh nun berbaris mati yang bertemu dengan huruf lam ataupun ra seperti tadi, iaitu mir rabbihim, tetapi dibaca dengan dengung, iaitu min rabbihim. Seterusnya, kesalahan kedua ialah ketika mana tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, lam ataupun ra, mereka mendengungkan tanwin tersebut tanpa memasukkan terus ke dalam huruf idgham bila gunnah. Contohnya, dalam ayat sabilar rasyad, lam tanwin di atas huruf lam tersebut dibaca dengan satu fathah sahaja tanpa membaca dengan tanwin, iaitu sabilar rasyad. La terus masuk ke dalam huruf ra tanpa dibaca dengan tanwin. Sekali lagi saya sebut, sabilar rasyad, sabilar rasyad. Jenis kesalahannya iaitu ada yang membaca sabilan rasyad. Mereka mendengungkan tanwin tersebut dan tidak memasukkan ke dalam huruf ra tersebut. Itu adalah kesalahan bacaan di dalam tajuk idgham bila gunnah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Zahari, memegang kad mentrik bernombor D201110895990. Okey, saya akan menerangkan tentang hukum nun mati dan tanwin, iaitu hukum bacaan iqlab. Okey, sebagaimana kita maklum, terdapat 5 hukum bagi nun sakinah dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf Al-Quranul Karim, iaitu izhar halqi, ikhfa hakiki, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah serta dengan iqlab. Namun dalam video ini saya akan menerangkan serta menjelaskan tentang salah satu daripada hukum nun mati dan tanwin tersebut, iaitu hukum bacaan iqlab. Okey, pengertian iqlab. Iqlab dari segi bahasa maksud menukar sesuatu daripada rupa asalnya. Dari segi istilah pula, iqlab maksud menukarkan sebutan nun sakinah atau tanwin kepada mim yang ringan dengan ikhfa beserta dengung. Huruf iqlab. Huruf iqlab ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Apabila terletaknya huruf ba selepas nun sakinah dalam satu atau dua kalimah atau selepas tanwin dalam dua kalimah, maka wajib menukar sebutan nun sakinah atau tanwin kepada mim yang ringan dengan ikhfa dan dengung. Okay, sebab iqlab. Sebab iqlab adalah untuk memudahkan sebutan nun sakinah dan tanwin dengan menukarkannya kepada mim dan mengikhfakannya dalam huruf ba. Okay, dibaca iqlab pada nun sakinah bertemu dengan ba kerana sukar untuk membacanya secara izhar atau secara idgham.
walaupun nun dan ba itu berlainan makhraj dan bersamaan pada kebanyakan sifatnya. Okey, maka cara yang paling hampir ialah dengan melafazkan dengan cara pertengahan antara izhar dan idgham, iaitu dengan cara ikhfa. Okey, untuk cara bacaan iqlab apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hendaklah ditukarkan sebutan nun kepada mim secara ikhfa beserta dengung, iaitu sebanyak 2 harakat. Maksud ikhfa di sini ialah melafazkan sebahagian huruf sahaja dan menyembunyikan sebutan sebenarnya. Sebutan ikhfa di sini dapat dipastikan dengan meringankan sebutan min dengan tidak merapatkan bibir sepenuhnya. Okay, untuk formula, dengan adanya tanda bacaan iqlab dalam Al-Quran, ia memudahkan pembaca untuk mengetahui adanya hukum iqlab pada ayat tersebut. Okay, yang pertamanya, di dalam tulisan Rasul Usmani, hukum iqlab ini ditandakan dengan mim kecil yang diletakkan di atas huruf nun sakinah. Manakala untuk tanda bacaan tanwin, huruf mim kecil juga diletakkan sebagai pengganti baris yang kedua bagi tanda baris tersebut. Okey, yang kedua, terdapat juga mushaf yang mewarnakan huruf mim kecil tersebut dengan warna hijau. Okey, warna hijau ini memberi makna bacaan tersebut perlu didengungkan. Jadi secara tidak langsung pembaca dapat mengenali dan mengetahui terdapatnya bacaan iqlab pada tempat tersebut. Berikut ialah contoh-contoh iqlab. Nun mati bertemu dengan huruf ba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yunbadanna bidzambihim min ba'dihim tunbitu sumbulatin. Ini untuk nun mati bertemu dengan ba. Yang ni untuk tanwin bertemu dengan ba. Baghyan bainahum shiqaqin ba'id. Hillum bihadza sami'un basir. Kafirin bih. Okey, kita dapat lihat di sini bahawa sama ada nun mati atau tanwin kita tukarkan kepada sebutan mim. Kemudian kita ikhfakan, kita sembunyikan sebutan nun tersebut ke dalam huruf ba, serta kita dengungkan sebanyak 2 harakat. Okey, sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Zainuddin dengan nombor metrik D20191089652 daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Arab. Hari ini ingin menerangkan tentang subtopik hukum nun mati dan tanwin, iaitu hukum ifak hakiki. Pada mulanya, apa itu ifak hakiki? Ifak hakiki dari segi bahasa ialah menyembunyikan. Dari segi istilah ialah menyamakan atau menyembunyikan hukum nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf-huruf ifak hakiki, iaitu dengan menyembunyikan di antara bunyi izhar ataupun idgham. Seterusnya ialah huruf-huruf ifak hakiki. Huruf-huruf ifak hakiki ada 15, iaitu huruf-huruf selain pada hukum izhar halki, idgham al-gunah, idgham bil gunah dan iqlab. Huruf-huruf ni ialah sad, za, sin, kaf, jim, sha, sin, qaf, dal, ta, zai, fa, ta, dot, zo. Cara bacaan ifak hakiki ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf 15 tersebut, maka hendaklah nun mati dan tanwin itu disembunyikan di sisi huruf-huruf tersebut, iaitu dengan menyembunyikan di antara bunyi izhar ataupun idgham, iaitu dengan menyamakan bunyi nun mati atau tanwin dengan mendengungkan sepanjang 2 hingga 3 harakat. Contohnya ialah min syarri ataupun man sakulat. Seterusnya ialah anzalnahu, iaitu dengan bacaan dengung sepanjang 2 hingga 3 harakat.
Seterusnya ialah tingkatan ifak. Ifak hakiki terbagi kepada 3, iaitu ifak a'la, ifak adna dan ifak al-awsat. Ifak a'la ialah ifak paling tinggi ataupun disebut ifak akrab. Ifak a'la ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 3 huruf, iaitu tal, ta, dal, ta. Oleh kerana mahrajnya yang terlalu hampir, maka bunyi ifak itu hampir kepada bunyi idgham. Ifak a'la ini disebut nipis. Iaitu contohnya walan taf'alu, walan taf'alu, ataupun min tayyibat, min tayyibat. Seterusnya ialah ifak adna, iaitu ifak paling rendah ataupun disebut ifak ab'ad. Iaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, iaitu qaf dengan kaf. Oleh kerana mahrajnya yang jauh, maka bunyi ifak itu hampir kepada bunyi izhar. Bunyi ifak adna juga ialah tebal. Contohnya wa min qablikum, min qablikum, ataupun wa in kuntum, wa in kuntum. Nak bezakan antara ifak adna dan ifak a'la ialah a'la dia nipis, walan taf'alu, dan adna tebal, min qablikum. Tingkatan seterusnya ialah ifak aswad, iaitu ifak pertengahan, iaitu apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan 10 lagi saki-baki huruf-huruf ifak. Oleh kerana mahrajnya tidak jauh atau dekat, maka bunyi ifak itu adalah pertengahan antara izhar ataupun idgham. Contohnya ialah anfusakum, anfusakum, ataupun bakaratun safra, bakaratun safra, bakaratun safra. Dengan berakhirnya penerangan saya tentang hukum ifak hakiki tadi, maka berakhirlah penerangan kami tentang hukum nun mati dan tanwin. Dengan kesimpulannya, marilah kita bersama-sama belajar mempelajari ilmu tajwid, khususnya kita sebagai para pendidik, agar dapat mendidik generasi masa akan datang, supaya kita dapat mempelajari bersama-sama dan membetulkan mahraj hukum huruf Al-Quran, agar supaya hukum-hukum ini tidak dilupakan oleh generasi yang masa akan datang. Sebelum saya menutup penerangan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Munir Ismail selaku penasihat dan pensyarah bagi kursus kemahiran Quran, dan juga kawan-kawan saya yang banyak membantu dalam menyiapkan video ini. Sekian, terima kasih.